Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya yang dah masuk ni? Boleh ke tak boleh? Boleh respon dan boleh dengar tak suara saya? Senyap sunyi, senyap sunyi, senyap sunyi, senyap sunyi. Boleh dengar tak suara saya yang dah masuk? Boleh on mic, cakap sikit. Boleh dengar tak suara saya? Wah, tak ada seorang pun jawab ni. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Siapa? Auni, Daniel, Nadia, Alisa, Kristina, Dania, Syahira, Nina, Maisara, Zulaika. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh, okey. Saya nak dengar Boleh, suara. Ibu, boleh. Okey. Barulah dengar suara. Oh, tidak, tak dengar suara. Okey. Baik. Hari ni saya tak bertujuan untuk mengajar, tapi saya nak buat review untuk ujian yang dibuat pada minggu lepas. Kenapa saya nak buat review? Sebab saya risau. Saya risau. Saya tahu ini ujian kali pertama untuk awak di peringkat sekolah menengah. Mungkin subjek lain pun tak ada buat ujian. Jadi saya rasa saya perlu uh, membuat penjelasan, penegasan, pengukuhan dan sedikit penambahbaikan tentang cara kita untuk jawab ujian ni. Dari segi ilmu saya tak nafikanlah, memang ramai yang bermasalah. Mungkin soalan mungkin bagi dia soalan terlalu tinggi ke apa kan. Tapi kita nak tengoklah. Okey, pertama sekali boleh nampak paparan yang saya share ni? Boleh nampak paparan yang saya share? Boleh ke tak boleh? Boleh nampak tak paparan ni yang saya tunjuk sekarang?
Oh, oh. Nampak ke tak nampak? Come on, buka suara sikit. Buka mic sikit. Nak dengar suara. Boleh nampak tak paparan yang saya share? Boleh nampak? Boleh. Boleh. Okey, seorang jawab. Jawab ramai-ramai pun tak apa. Saya nak biar kelas ni meriah. Kelas ni meriah. Okey, biar kelas ni meriah supaya nanti tak ada orang dia bosan lah. Dia bosan. Tak biarlah kelas. Okey, kita dah tak nampak kan. So jadi awak pun tak nak buka ni juga. Kalau tak saya boleh nampak lah muka kan sikit. Okey, so sekarang kita ada 8 orang 8 orang. Sebenarnya patut ramai lagi ni. 8 orang. Kelas kita ada 23 orang. Saya biasa hosting kelas sekurang-kurangnya separuh saya punya target separuh. Maknanya kelas ni saya nak sekurang-kurangnya ada 13 orang dalam kelas. So sekarang baru ada 8 orang okey. So pertama sekali saya nak sentuh tentang ujian diagnostik yang telah berlangsung pada minggu yang lalu. Okey. Berikut adalah senarai yang ni senarai pada Google Classroom assignment Google Classroom. Seramai 16 orang yang mengesahkan dia telah selesai menjawab ujian di dalam Google Form yang disediakan. Okey, ini Google Form dia. 16 orang yang mengesahkan dan 7 orang missing kat sini. Maksud missing dia tidak berjaya mengesahkan lah bahawa dia telah selesai untuk menjawab ujian tu di dalam Google Form. Okey, walau bagaimanapun di dalam form ni hanya 15 orang yang hantar, maknanya yang submit jawapan dia dalam ni. So saya hanya boleh grade 15 orang lah walaupun dekat dalam ni 16 orang. Sebab jawapan saya boleh semak untuk 15 orang ni je. Yang 16 orang lagi saya tak boleh semak. Okey. So sama ada dia buat secara manual, saya tak pasti. Sebab ada orang yang minta saya secara manual, ada. Sebab dia tak lepas nak buat dalam Google Form, ada. Okey. Dan sepatutnya dia hantar jawapan dekat sini lah. Dia akan hantar jawapan dekat dalam ni. Ini pun ramai orang yang hantar jawapan dekat dalam ni. Okey. Oh, ada orang hantar screenshot form tak perlu. Okey, sebab tu saya nak buat review ni. Okey. So, nanti peperiksaan akhir tahun pun macam ni cara dia. Cuma nanti kami akan cuba pemudahkan lah. Maksudnya bukannya satu ada A, B dan C tu dalam satu form. Mungkin kami akan pecahkan form untuk A, form untuk B dan form untuk C. Kenapa supaya masa menjawab tu takut ada masalah lain, dia akan reset. So ada orang dia dah buat, lepas tu sampai dia nak hantar tu tiba-tiba line dia problem. Lepas tu browser dia berpusing sendiri. Lepas tu apa jadi? Semua jawapan yang dia dah jawab tak ada, kosong. Dia kena jawab balik. Jadi kami akan kecilkan lah supaya masa untuk awak hantar tu tak lama. Contohnya 15 minit. Contoh bagian A 15 minit. Okey, boleh terima 15 minit. Okay, sebab waktu menjawab ni 2 jam waktu sebenar dia 2 jam. 2 jam untuk 3 bahagian. Okey, so insyaAllah lah kami akan pemudahkan nanti untuk periksa akhir tahun. Cuma saya nak cerita je cara menjawab dia memang macam ni. Okey. So kita akan buat begini cara untuk menjawab nanti. Kemudian saya nak urai sikit, ada orang yang memang saya hantar form ni melalui sini. Saya memang hantar kat sini. Bukan nak suruh awak hantar apa-apa dalam ni. Tak payah hantar apa-apa. Tak payah hantar apa-apa. Kecuali masa awak jawab soalan yang macam ni. Ada soalan yang macam ni. Ada soalan yang okey, bahagian A tak ada masalah pada saya. So awak jawab je biasa macam dalam ni. Tak ada isu apa. Okey. So lepas jawab bahagian A pergi bahagian B. Okey, tapi bahagian A ni
Setiap soalan ni dia ada star warna merah ni. So awak tak boleh pergi bahagian B. Nanti bukan bahagian B, awak tak boleh submit kalau ada yang warna merah ni. Awak tak jawab. Contohnya awak terlupa jawab kan. Nanti masa awak nak submit, awak nak hantar je ke skrip jawapan awak ni, dia kata skrip jawapan anda tak boleh dihantar kerana ada soalan tak jawab lagi. Bila awak nak hantar kat sini. Okay. Seterusnya. Saya nak cerita sikit soalan yang macam gini. Soalan yang macam gini. Okey, soalan yang macam gini problem sikit lah. Sebab ni first time awak jawab kan. Okey, dia keluar macam ni. Add file ni. Okey, add file. So, semua soalan-soalan yang add file ni kan, awak nak buat dekat mana? Buat dalam buku tulis lah. Buat dalam buku tulis. Lepas buat dalam buku tulis, dah siap. Okey, settle. Awak tangkap gambar, kemudian masukkan gambar tu dalam ni. Sebab tu saya cakap tak payah bubuh kat sini. Tak payah bubuh dekat sini. Sebab nanti bila saya semak, jawapan awak ni ada dekat bawah soalan ni. Kalau awak bubuh dekat sini, saya tak tahu nanti jawapan tu untuk soalan mana. Bukan tak tahulah, tapi banyak kerja sikit. Macam ni lagi senang. Okay, so make sure lah awak bubuh je nama file tu. Masa awak tangkap gambar, tukar nama file tu. Tapi kalau tak tukar tak apa, kena masukkan terus. Ada orang dah add file, dia pusing loading lama. Sebabnya dia ada maksimum dia. Maksimum file yang boleh masuk 10 MB je, tak boleh lebih. Tapi 10 MB besar dah sebenarnya, besar. Satu file 10 MB. So maksud saya, masa tangkap gambar tu biasanya tak sampai 10 MB. Sebab 10 MB ni gambar besar tau, besar. Okay. Kemudian kalau hantar dokumen lagi kecil, kalau awak buat dalam dalam Words ke, lagi kecil. Lagi kecil file dia. So pada saya senang buat atas kertas je, buat atas buku je. So tangkap gambar. Tangkap gambar dan hantarlah dekat dalam, dekat sini dia minta ni. Okay, add file tu, kemudian settle. Tapi soalan-soalan macam ni, dia tak ada star. Dia tak ada star macam ni, nampak? Dia tak ada star. Bila dia tak ada star, awak tak buat pun, dia tetap boleh hantar. Maknanya soalan-soalan yang atas-atas ni macam ni ada star kan. Maknanya soalan ada star ni, kalau awak tak jawab ni, awak biarkan kosong, awak kena nanti skrip awak tak boleh hantar. Jawapan bahagian mini tak boleh hantar semua. Tapi yang ni tak apa. Sebab tu orang ada masalah, saya cakap tak apa. Awak hantar je dulu yang lain, bahagian lain. Bahagian ni nanti, masukkan dekat dalam sini. Ada juga orang saya, ada ataupun hantar personal. Masukkan dekat sini. Sebelum tekan mark as done atau turn in, masukkan attachment. Hantar sekali dengan ni. Boleh juga. Tapi senangnya masukkan kat sini. Tapi saya faham ada orang yang masalah tu. So dia tak boleh nak buat. Jadi ada orang tanya saya macam mana nak jawab. So senang. Dapat soalan, jawab semua dalam. Macam ni sebenarnya lagi cepat kerja awak. Tak payah jawab dalam form ni. Tinggal masukkan file je. Tapi setiap kali jawab, dah jawab, okey. Masukkan terus file tu. Jangan tunggu jawab dulu, last kali baru masukkan file. Lepas tu nanti susah, berterabur masa dia. Habis jawab terus masuk dalam file. Tak sampai berapa second lah kalau line awak okey. Kalau setakat 2 MB, 3 MB tak besarlah, kecil je, sekejap je. Okey, seterusnya. Memang soalan bahagian B ni banyak masukkan file. Nak tak nak dia kena buat macam ni. Okey, kalau tidak susah, yang lain senang. Okey, seterusnya. Ni soalan bahagian C tak ada kat sini. Okey, saya buka soalan bahagian C. Okey, soalan bahagian C. Okey, bahagian C pula. Okey, sama. 17 orang yang dah hantar. Okey. Dan kita tengok siapa yang tak hantar. Okey, Aizat, Syazwan, Lia Zafirah, Wakiluddin dan Abu Hurairah. Mana pula ni? Hilang pula. Okey. Kemudian Ryan Aidan. Ni nampak ni. Ini 2, 4, 6 orang yang tak buat bahagian C. Bahagian C ni 10 markah.
Okey, soalan dia simple saja sebenarnya soalan dia ni. Ah, dan soalan ni sebenarnya ada dalam modul. Kami tak bagi dalam modul tu sebab dia buat sebagai latihan tambahan. Okey, ni bahagian C. Baik, bahagian C ni dia asal dia adalah 30 markah tapi kita buat satu soalan je. So peksa sebenar nanti dia 30 markah. Dia bukannya 10 markah. Tapi satu soalan ada 10 markah. Dia rangkaian, rangkaian soalan. Okey, ni gambar ni soalan untuk bahagian C. Right. So yang ni semua orang akan jawab atas buku. Kemudian kalau dia boleh jawab dalam ni, dia jawab dalam ni terus. Macam saya ni bolehlah ni sebab saya punya awak punya view. So kalau view apa nak buat? Awak dapat tu buka dekat view ni, dia tulis view. Pergi dekat file ni. Okey, boleh je. Boleh make a copy. Kalau awak ada komputer. Yang biasa buat guna ni, guna komputer atau guna tablet. Guna phone payah sikit. So dia nak edit dalam ni terus. Dia boleh jawab dalam ni. Okey, kalau orang lepas tu dia boleh edit lah. Nak buat nak apa, nak pakai pen ke, tulislah kat atas ni. Kalau dia nak type, boleh type. Tapi kena make a copy. Okey. Apa nak buat? Make a copy. Lepas tu bolehlah buat copy. Bu nama awak. Nanti benda ni akan simpan dekat Google Drive awak. Atas domain nama awak tu. Awak semua ada Google Drive sendiri. So boleh simpan kat situ. Senang. Okay. Bila kita buat copy ni, dia terus boleh edit. Kita boleh edit kat situ. Lepas tu kita hantarlah yang tu. Tak ada masalah lah. Bila kita nak hantar. Yang ni pun sama yang ni. So bila kita dah siap jawab, sama ada kita jawab dalam kertas atau tu dalam buku, kita tangkap gambar. Kemudian apa nak buat? Masukkanlah sekali dekat sini. Masukkan bila kita nak hantar ni, kita masukkan. Okey, kita masukkan kita punya attachment tu. So ramailah orang buat ni, semua ada attachment. Okey, macam ni nampak ni. Yang ni dia boleh buka sendiri, so dia edit je. Macam saya cakap tu awak tak boleh nak edit yang saya bagi tu, tapi awak boleh buat make a copy, lepas tu awak buatlah. Boleh. Kemudian boleh hantar. Okey. So tak ada isu lah sebenarnya, tak boleh buat. Sebenarnya simple saja soalan dia. Sangat simple. So saya harap tak ada isu tentang ujian ni. Kalau ada penjaga bangkit-bangkitkan kenapa subjek saya buat ujian, saya tak ada isu apa. Saya nak buat juga. Kenapa saya nak buat? Saya nak tahu pelajar ni dah bersedia nak belajar atau dia dah belajar tapi tak tahu banyak mana yang dia tahu. Okay, tapi berdasarkan jawapan saya dah tengok sikit-sikit, nampak gaya banyak saya kena ulang ni. Ramai pelajar tak tahu apa-apa, terutama pasal simple maths ataupun basic matematik. Matematik basic asas matematik sangat rendah. Jadi sangat susah lah kalau saya nak bantu seorang-seorang secara online, memang susah. Okay, saya harap saya dapat bantu. So macam ni lah kami tahu bahawa ramai pelajar yang perlukan bantuan untuk diajar. Untuk kita bantu dia dari segi nombor dan sebagainya. Okey, untuk bahagian bab satu ni tak ada isu apa. Bab satu ni dia cuma pemikiran computational je. Sangat simple lah. Basic je. Baca pun boleh faham sebenarnya. Okey, so hari ni kita nak bincang sedikit. Sekejap, saya ada skema. Mana skema saya Dalam ni ada skema. Okey, saya nak bincang soalan dan skema. Di samping tu boleh buat catatan lah. Boleh buat catatan. Sekejap saya nak tengok. Oh, apa tak jalan? Apa masalahnya tak jalan ni? Astagfirullahaladzim. Saya memang saya dah buat skema. Sebenarnya dah masuk dalam ni. Mana tak keluar. Okey. Hmm. Okey.
Mana eh? Tak ada. Kat mana saya letak ah? Saya ada buat skema. Mana skema saya? Hmm. Okey, kejap Mana skema saya? Ni ada je. Kenapa tadi saya tarik tak keluar? Okey, kejap. Kita tengok soalan dulu tengok soalan. Okey, soalan 3. Okey, soalan 3. Nanti saya nak tengok beberapa respon. Soalan-soalan yang melibatkan nombor. Soalan yang melibatkan nombor. Okey. Ah, Masya Allah, teruknya saya sampai tak boleh gerak lah. Mm, 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 mm. Okey. Dah keluar dah. Okey, ni simak kita. Okey, tengok soalan. Soalan 3. Soalan 3. Baik, soalan 3. Huraikan nombor perpuluhan berikut. 1, 2, 6 dia bagi. Dia bagi simple je. Kemudian ada kotak kat sini. Ada orang nak masuk ke? Oh, tak ada. Okey, sekarang ada berapa orang? Sekarang ada 11 orang. Okey. Mana tadi? Okey. Soalan dia minta huraikan nombor perpuluhan berikut. Tu je dia minta. Okey. Nombor perpuluhan diberi adalah 1, 2, 6. Kemudian ada 10 kuasa 2, 10 kuasa 1, 10 kuasa kosong. Okey, saya nak tunjuk sikit apakah kesilapan yang berlaku untuk soalan ini. Ni kesilapan yang tidak seharusnya berlaku, mungkin kecuaian dan sebagainya. Saya dah ada tanda, saya rasa beberapa orang saya dah tanda, tapi saya tengok jawapan je lah. Okey so sekarang saya nak tengok individual. Okey, so saya tembak je lah siapa yang kena, siapa punya kertas kalau dia punya jawapan nasib lah saya tembak aja, saya tak tahu siapa tengoklah kat sini dia punya ID dia siapa punya. So saya nak tekan-tekan je. Saya nak tekan-tekan, saya nak tengok dia punya jawapan soalan bahagian B ni. Okey, markah memang sangat rendah markah objektif, saya tak tahu kenapa. Sama ada soalan tu mengelirukan awak, susah dan sebagainya, atau memang awak tak faham. Sebab saya rasa ada orang dapat 5, 6 je bahagian A tu daripada 15 tak sampai separuh pun. Okey, so ni yang saya dapat So ini adalah respon yang ke berapa tadi? Kelima ke keenam Okey, kita tengok dia jawab soalan 3 okey, ada jawapan. Ni dia. So kita tengok soalan 3 dia jawab. Nak tutup dulu sikit, bagi lega sikit saya punya ni. Bagi lega sikit browser saya ni, dia jadi berat. Kenapa? Okey, kita tengok dia punya jawapan so saya banyak nak huraikan jawapan ni. Nak tunjuk apa yang kesilapan kalau kita buat okey. Baik, yang ni dia buat yang ni pelajar ni buat. So sambil tu saya boleh tanda teruslah budak ni buat.
Okey, takut tak nampak saya besarkan. Ah, okey, nampak tak? Nampak Boleh nampak tak? Boleh nampak? Boleh nampak? Boleh Nampak nampak? cikgu, nampak. Ada suara ni. Nampak cikgu. Okey, nampak. Okey, siapa punya ni ada sini. Ada. Okay, kenal lah tulisan dia buku Saya dia. punya cikgu. Ya ke Allah? Siapa tu? Ha. Siapa? Dia ni Siapa air tu? dia. Okey, tengok Saya. dia buat. Okey, 10 kuasa kosong. Okey, dia susun je. 1, 2, 6 dimasukkan je. 1, 2, 6. Okey. 1 darab 100. Okey, 100. Okey, kemudian 2 darab 10. Mana dapat 2 darab 10? 10 kuasa 1 adalah 10 10 kuasa kosong. Sepatutnya kat sini dia jawab. Dia tulis di 1 1. Okey, 10 kuasa kosong. Kosong lah. Tapi dia jadi 1. So kat sini 6 so dia dapat 100 tambah 20 tambah 6. Dapatlah 126 tapi saya sedihnya ada orang yang tak faham kuasa. So ini adalah kuasa ni kuasa. Bukannya 10 darab 2 20. 10 darab 1 10. 10 darab kosong kosong. Ada yang jawab macam tu So ni taniah lah. Taniah lah ni pelajar ni taniah. Tahniah, saya bagi markah terus. Kan susah. Menanda macam ni lagi senang. Saya bagi markah terus. Markah penuh dapat markah yang ni dulu. Saya bagi dulu markah yang tu. Okey, settle. Nak tunjuk contoh so kawan kamu bagi jawapan yang tepat. Okey, seterusnya. Kita tengok pula yang nombor 3. Nombor 3 ni pun sama sebenarnya soalan ni sangat simple, sangat senang. Saya cukup sedih kalau tak boleh jawab. Sebab benda ni basic sama macam sekolah rendah. Sama. 10, ratus, ribu. Sama. Sebab dia adalah nombor perpuluhan. 10, ratus, ribu tu datang daripada nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan yang ada kuasa. Setiap kali berganda satu nilai, satu nilai, satu nilai, dia adalah meletakkan kuasa kat situ. Kuasa. Dia naik kuasa je. Bila naik kuasa bermakna ada tambahan kosong dekat belakang dia. Naik kuasa tambah kosong, naik kuasa tambah kosong, naik kuasa tambah kosong. So lagi banyak kuasa, lagi banyak kosong dekat belakang. So itu nombor perpuluhan lah. Okay. So kita kena clearkan betul-betul nombor perpuluhan ni dalam kita punya minda. Okay, kita tengok seorang lagi untuk yang kita tengok yang respon nombor 6 pula. Okay, saya suka macam ni lah. Saya suka kongsi-kongsikan jawapan yang dibuat oleh kawan kamu. InsyaAllah minggu ni saya release markah untuk habis kelas hari ni. Saya tak kisah sangat pasal pembelajaran ni. Sebab pada saya penting juga untuk saya buat perbincangan macam ni. Okay. Daripada saya mengejar pelajar tak faham juga sampai sudah. Okay, ni siapa? Arif Najahan Ke siapa nama dia? Ada tak dia masuk ni meeting ni ke tak ada? Ada? Tak ada? Tak ada, tak apalah. Ada? Ada. Adakah Tuan Empu ni? Ada? Yuk, tak boleh keluar. Sorry lah. Ada. Okey. Kat sini tulis Arif Najahan. Okey, dia bagus lah. So dia pakai domain nama dia masuk. Okey juga. Tak ada masalah. Saya tak ada isu apa lah. Yang penting ada jawapan dia. Cuma gambar dia. Macam ni yang saya cakap tu. Sila pastikan kita punya gambar takkah kabur kan. Macam bawah ni terus tak nampak. Tapi sebab kita nak tengok yang atas ni. Jadi kita tak ada isu sangat lah. Okey, tengok dia jawab sedih juga saya tengok dia jawab 2021. Kemudian darab terus 10, 3, 10, 2, 10 kuasa 1, 10 kuasa kosong. Yang ni dah diberi kan. Tinggal isi nilai je. Kita tengok apa yang berlaku dekat dia. Tengok apa yang berlaku. So dia kata 2 darab 3 adalah 6. So pun dia buat 6. Yang ni sebab kosong, jadi ini kosong lah. Kemudian 2 darab 1 adalah 2. Kemudian 1 darab kosong adalah kosong. So dapatlah jawapan 8. 6 tambah 2, 8. Ya. So maknanya ada orang
tak jelas atau tak, konsep ni dia tak clear So dekat minda dia ini adalah darab dia bukan darab hasil darab daripada punca kuasa ataupun kuasa. Bukan punca kuasa ini kuasa. Sebab nombor ni berkaitan dengan kuasa. So ini adalah kuasa 2, 10. Sebab kenapa 10? Sebab ini adalah nombor perpuluhan. Kalau nombor perduaan kita akan buat dia 2, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Nanti tahun depan kamu akan belajar nombor oktal ataupun nombor heksadesimal, iaitu nombor perlapanan dan nombor per-16an. Yang ni 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Sama lah. Tapi sebab dia nombor asas 8. Sekarang ni nombor perpuluhan. So kita nak tahu nilai dia. Macam mana dapat nilai 2021 tu? Sebenarnya dia adalah hasil daripada kedudukan dia yang 2 darab 1000, 2000. Kosong darab tak ada, ratus tak ada. So kita pergi ada ni, okey. 2 darab 10, 20 dan 1 macam tu. Baru kita dapat nilai. Macam mana 2021 tu dapat adalah daripada penukaran nilai sebenarnya. So sebenarnya saya tak tahu cara macam mana yang cikgu sekolah rendah kamu ajar kan. Tengok contoh dia bagi. Macam tadi siapa yang dah jawab tadi yang saya bagi makan tadi kan. So sebenarnya benda ni simple, sangat simple. Alright. So nanti yang ni nampak tak saya tunjukkan kesilapan dia. Harap-harap dia lepas ni boleh tu lah. So saya terus bagi kosong lah. Yang ni. Sebab tak dapat markah lah. Tak ada arah lah, tak dapat markah. Okey, seterusnya. Kita tengok orang lain pula. Soalan yang ke-6. Saya nak ambil lagi 5 minit je. Saya tak nak tunjuk banyak sangat. Nanti awak tak dapat apa-apa. Ini belajar apa tak dapat apa-apa cikgu. Cikgu pun tak tahu. Okey. Leave je. Okey, seterusnya saya nak pergi nombor 6. Soalan nombor 6. Kita tengok siapa pula sini punya skrip. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa? Okey. Baik. Okey, alhamdulillah ada jawapan kat sini. Senang sikit. Okey, kita tengok jawapan kawan kita ni. Ni siapa saya tak tahu Baik, soalan dia. Okey, soalan dia adalah letakkan nilai di tempat kosong ni. Letakkan nilai di tempat kosong. Dia dah bagi jadual dah. Ni nombor perduaan ya. Ni nombor perduaan. Jadi kemudian dah letak nilai, tambahkan nilai ni, pindahkan dekat bawah ni, dah dapatkan nilai nombor perduaan ni. Kita nak suruh convert lah nombor perduaan ni, binary number into the decimal number. Binary number into the decimal number. Kita nak convert dia daripada nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Jadi sekarang, apa yang kita gunakan konsepnya ni? Konsepnya adalah bahagi dengan 2 dan ambil bakinya. Bahagilah. Bahagi. Okey, so sekarang kita tengok bubuhkan dulu dekat sini. Bubuhkan dulu dekat sini. Okey, bubuhkan dia punya nombor perduaan tadi. Nombor perduaan ni. So nombor perduaan ni kita baca daripada depan, tapi kita nak bubuh ni daripada belakang. Daripada belakang. So kita letaklah 0, 1, 1. 0, 1, 1. Jangan salah tengok kita bubuh daripada bawah ni adalah daripada belakang. Daripada belakang. Okey, kemudian di sebelah kanan sekali dah ada dah, dia dah bubuhkan kuasanya. Contoh ni 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4 dan 2 kuasa 5. 2 kuasa 5 adalah 32 kat sini. Nilai dia dah bubuh dah. Sebenarnya kalau saya ajar, saya tak nak tulis kat sini. Sebab sini dah ada nilai. Sini saya suka tulis 2 kuasa tu. Kat sini ia nilai. Daripada 2 kuasa ni awak tahu nilai dia berapa. Kan? So sekarang kita ada 1 darab 32. Yang mana nilai dia dah bagi dah. Senang kan ni. Conversion paling senang sekali ni. Kalau saya ni, saya buang ni, saya tulis 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, biar awak pening. Nak bubuh sini berapa darab berapa berapa darab berapa. Berapa darab berapa ni adalah nilai yang diwakili daripada sini. Nak convert dia ni.
Nak convert dia ni dengan nombor perduaan. Sebab dia ni nombor perduaan kan. So kat sini kuasa 2 lah. Nak pecahkan dia jadi nombor perpuluhan. So kita letak kat sini. Dua kuasa kosong adalah satu. Dua kuasa satu adalah dua. Dua kuasa dua adalah empat. Dua kuasa tiga adalah lapan. Dua kuasa empat adalah 16. Dan dua kuasa lima adalah 32. Kemudian kita darabkan nombor yang ada nilai. Bagi nombor perduaan, kosong tak ada nilai. Kosong itu adalah off. Dalam bahasa komputer kita panggil dia off. Iaitu tak ada, tak hidup. Tak ada apa-apa. Kalau on, kita pakai satu. Satu. So kat sini, kosong darab satu. Kosong ni adalah nilai yang tak ada. So tak payah kira dah sebenarnya nilai yang tak ada ni. Yang kita kena kira adalah satu darab dua, satu darab empat, satu darab 16 dan satu darab 32. So ada 4 saja nombor yang kita kena kira. 30 plus 16 plus 4 plus 2 equal to 54. So kita tengok sikit jawapan kawan kita bagi. Astaghfirullahalazim. Teruknya. Baru keluar. Internet saya ni 2-3 hari ni tak tahu meragam ke, dia ternat ke pun masalah. Rasa okey je. Ataupun memang hari ni kelas full kot. Banyak orang pakai internet. Okey. Baik, kita tengok jawapan siapa ni? Zulaika. Okey, ini Zulaika punya Zulaika punya. Okey. So Zulaika jawab, jawapan dia 55. Datang mana 55 Zulaika? Saya tengok tadi Zulaika ada ni. Kat mana silap dia? Oh Zulaika. Kat mana silap kita? Kat mana silap awak jawab ni? Zulaika. Ada ke tak ada ni? Saya rasa saya nampak nama Zulaika tadi. Ada. Ni ada Zulaika. Ya, Zulaika. 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 Boleh jawab? Kat mana silap awak ni? Kat mana silap dia? Kat mana silapnya? Alah, mak pula ni. Kat mana silap dia? Saya nak mute je lah. Semak pula ni. Saya nak mute je. Senyap. Okey, kat mana silap dia ni? Kelas yang lain, cuba tengok ni. Kat mana silap dia? Kat mana silap dia ni? Tertambah satu. Okey, kenapa salah? Kenapa salah? Okey, kenapa salah kat sini? Kenapa salah? Tertambah satu. Yelah, kenapa dia salah? Kenapa dia salah ni? Kelas. Siapa tahu kenapa kat sini satu ni salah? Kenapa? Kenapa dekat satu ni salah? Kenapa kita tak boleh tambah satu kat sini? Ya, kenapa? Cepat. Siapa ni? Masa nak habis dah. Saya tak nak buat sampai habis ni. Ya, kosong darab satu mana ada nilai? Ada nilai ke kosong darab satu? Tak ada. Yang tadi 2 kuasa kosong dia jadi 1. 2 kuasa kosong dia jadi 1. Bukan 2 darab kosong. 2 kuasa kosong tu dia jadi 1. Tapi kat sini kosong darab 1. Nilai dia kat sini 1. Memang 1. Tapi nilai yang kita nak cari adalah kosong. Kosong tu tak ada nilai. So macam mana nilai? Tak ada nilai nak darab dengan 1? Tak adalah. Sebab tu kita hanya kira nombor yang ada nilai. Okey, sebab tu Zulaika punya jawapan ni salah kat sini lah. Okey, bila saya menanda, saya akan bagi markah ni sebenarnya 1 markah untuk jalan kerja. Jalan kerja betul. Tapi jawapan dan hasil tambah kat bawah salah. Okey. So ini Zulaika punya. Okey, Zulaika punya tadi soalan yang ke-6 tadi. Okey. So saya nak bagi markah lah. Markah dia 2, saya bagi 1. Dapat 1 markah. Okey. Saya save. Tambah 1 markah. Rugilah kau tak dapat 2 markah kan. Okey, seterusnya soalan terakhir soalan terakhir untuk petang ni. So nanti kita akan masuk
Hari besok, untuk topik besok saya akan bagi satu tutorial video. Nanti awak tengok sendiri, kemudian saya bagi kerja. So nanti awak refer kat situ. Esok saya tak ngajak, bukan tak maksud saya mengajar secara live macam ni, tak ada. Hari ni je. Okey, seterusnya. Siapa ni? Awak tak gerak. Biasa gerak. Ni 9 dia juga. 10, 10, 10. Okey. Okay, kita tengok yang jawapan kawan kita ni. Saya tengok orang yang ke-10. Okey. Orang yang ke-10 dalam senarai ni. Soalan nombor soalan nombor 6. So now kita tengok soalan nombor 7. Lagi senang sebenarnya ni. Senang kan? Senang sangat. Okey. Okey. Kenapa dia tak jawab kan? Dia tak jawab. Kenapa dia tak jawab dia tak jawab. Yang ni pun dia tak jawab juga. Semua dia tak jawab. Sayanglah dia tak jawab. Dia tak jawab. Yang ni pun dia tak jawab. Okey, dia tak jawab So kita tak boleh nak bincang lah kalau dia tak jawab. Kenapa dia tak jawab saya pun tak tahu Okey, sama ada dia hantar file dekat GC ke saya tak tahu. Nanti saya tengok lah. Sekarang kita nak bincang orang yang hantar jawapan kat sini dulu. Satu soalan lagi. Saya nak tunjuk satu soalan lagi yang ambil baki tadi. Kaedah pengiraan conversion menggunakan kaedah bahagi dan ambil bakinya. Okey. So soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Okey, ini ada jawapan. Ini ada jawapan. Ini siapa dia Kita tengok siapa dia. Okey. Baik, yang ini daripada Nurjannah. Ini daripada Nurjannah. Nurjannah ada ke petang ni? Ke tak ada? Saya tak perasanlah nama. Saya tak perasan nama. Okey, tak apalah dia melintang sikit tapi boleh nampak. Okey, saya besarkan sikit. Okey. Dia jawab sekarang. Tengok soalan dulu. Tengok soalan. Dia dah kosongkan dah. Dia dah buatkan jadual ni, tinggal kosongkan dah. Kerja anda adalah convertkan nombor 52 bahagi dengan 2 dan ambil baki. Apa pula tu? Ambil baki dia, terkejut saya. Ambil baki dia, kemudian kita dapatlah nombor perduaan bagi nombor perpuluhan 51. Okey, so sekarang kita hanya susun je lah. Susun je. Tulis. Atas sekali dia buat 51 bahagi 2, 25. Baki 1. Okey, kemudian baris kedua 25 bahagi 2, 12 baki 1. Okey Faham tak ni kenapa bagi dia ada baki-baki ni? Senang je. 25 darab 2, 50. Yang dibahagi 51 adalah baki 1 letak kat belakang ni. Okey, kemudian 25 ni bawa pergi belah sini. 25 ni bawa pergi belah sini. Kemudian bahagi dengan 2. So dapat 12. 12 darab 2, 24. Baki 1 lagi. 12 letak dekat sini. 12 bahagi 2 sama dengan 6. Baki tak ada baki. Memang 6 darab 2, 12. Okey, kemudian 6 ni letak belah sini pula. 6 bahagi 2 sama dengan 3. Tak ada baki lagi, kosong. 3 pindah pergi belah sini. 3 bahagi 2 sama dengan 1. Baki 1. Dia berhenti sampai situ je. Dia berhenti sampai situ je. Sedangkan kat sini ada lagi ni. Nampak tak ni? Ada lagi ni. Ni ada lagi. Ada lagi. 2 darab 1, 2. Baki 1. Ni yang ni. Dia kena sampai kosong ni. Dia kena sampai kosong. Okey. Dia kena sampai kosong. Sebab tu bawah sekali kosong kan. Sampai dia buat sampai sini. Lupa. Dia tak tulis juga yang dalam ni ada. Okey, yang ni dah ada. So dia buat sampai sini je. Alright. So dia dapatlah jawapan dia. Ni mana? Tadi ni bawah ni, bawah ni. 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 Okey. Mana ni? Ni. Dia sampai sini dia berhenti. Dia berhenti sampai sini. Kan saya cakap tadi, dia sepatutnya satu ni pindah lagi belah sini.
Dia tak boleh sampai situ je. Dia sampai kosong ni. Sampai tak ada baki. Sampai tak ada baki dah. So 1/2 tak boleh. So sama dengan 1. Sini tak ada baki dah. Sini tak ada baki. Kemudian kita pun tulislah nombor ni. Baca daripada bawah ke atas. 110011. So kita dapatlah jawapan dia yang ni. Jadi rugilah dia ni. Ni betul dah dia buat. Tapi ada select dari bawah ni. Dia tak habiskan yang ni. Bahagi dia. Dia tak habiskan. Okey. Tapi saya akan bagi markah ni. Sebab dia dah buat hampir penuh kan. So macam ni dapatlah 1 markah. Kalau markah dia 2. Jawapan dia tak betul. Saya bagi markah. Macam tu. Okey. So sebenarnya benda ni simple saja. Benda ni simple dan saya nampak ramai juga yang problem lah. Dari segi nombor ni banyak problem lah. Yang ni pun sama belum pergi penambahan dan penolakan. Okey, so saya rasa itu saja untuk petani. Saya pun tak nak buat panjang lagi. Saya lebih kepada nak tunjukkan pada anda semua di manakah kesilapan yang biasa pelajar buat. Sama ada dia sedar atau tak sedar, dia cuai dengan dia sendiri buat kesilapan tu dan sebagainya. Dan semua soalan-soalan ni adalah soalan-soalan yang biasa yang biasa ditanya dalam peperiksaan. Bentuk yang sama. So nanti akhir tahun pun banyak lagi nak bermain dengan nombor ni. Sebab kita tak habiskan nombor ni betul-betul. Okay, so saya harap yang petang ni dapatlah apa yang saya nak tunjukkan. Dan saya nak semua orang tak keliru lagi. Macam mana cara nak jawab exam ataupun nak jawab ujian bila saya buat ujian dalam dalam bentuk Google Form. Saya haraplah. Okey. Tak ada orang lagi yang dia terkeliru macam mana nak jawab macam mana nak hantar dan sebagainya. Okey. So harapan saya lah penjelasan saya ni jelas untuk memberikan awak gambaran macam mana cara nak jawab. Di samping saya menunjukkan bahawa banyak isi kandungan yang pelajar tak jelas, tak clear, tak faham. Yang mungkin terpaksa saya ulang semula. Saya memang susah sikit cara saya ngajar. Kalau pelajar tak dapat, saya tak nak move dengan benda yang lain. Saya tak nak. Sebab lagi banyak awak belajar, lagi banyak awak tak dapat, lagi susah saya nak ulang. So saya nak make sure bahawa yang saya ulang saya ulangkan, saya tak nak ulang terlalu banyak. Saya nak topik yang kecil tu awak kuasai. Berikut sama lagi topik kecil awak kuasai. Daripada saya move, kemudian saya kena cover balik semua. Sebab ada ramai tak faham. So saya tak nak macam tu. Biarlah kita belajar perlahan sedikit-sedikit. Tapi betul-betul dapat dan pegang apa yang kita belajar tu. Itu lagi bagus lah. Okay. So saya rasa itu saja untuk hari ni. Kita jumpa hari besok. Hari besok saya bagi satu aktiviti dengan menggunakan bahan rujukan tutorial video yang saya akan bagikan. Okay, that's all for today. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan insyaAllah saya akan riliskan markah untuk ujian ni kepada semua orang dalam minggu ni. Okay, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu.